Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. 当我们还没有听到我们思想神的话语之前，我们一起同心祷告。 Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. 所以我们以感恩的心来到你的跟前， Kami bersama-sama boleh datang beribadah, memuji, memuliakan namamu. 我们可以一起来到你的面前来歌颂、赞美、荣耀你。 Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. 我们将打开主的话语，也求主你敞开我们的心， Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, 求主让我们的心能够成为一个好的土地， supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. 当福音的种子撒在我们的心里面的时候，我们能够在我们的生活中结出果子来。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. 我们如此祷告，奉靠我们永生的神的名。 Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. 我们恭敬把今天早上传讲信息的时间放在你的手中。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安，大家主日快乐。 Tongkat estafet itulah tema di dalam ibadah kita pada hari ini. 我们今天早上的崇拜的讲题的，我们今天的主题就是接力棒。 Tongkat estafet melambangkan sebuah regenerasi. 这个接力棒呢，就是描述了一代的再生。 Apakah itu regenerasi? 一代的再生是什么？ Regenerasi adalah upaya untuk mempersiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan pelayanan sesuai dengan visi dan misi dari Tuhan. 一代的再生就是我们按照神的这个旨意和意向和这个使命呢，我们努力的装备下一代来继续我们教会的事工。 Kehadiran gereja Tuhan di dalam dunia bukan hanya berhenti di satu masa. 我们知道这个教会这个世界上的存在不是停在一个时代而已， Tetapi bagaimana harus diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. 可是我们知道，我们必须把这个教会再继续的到下一代。 Di dalam kitab Amsal 22 ayat 6 menyatakan, 在箴言书第22章第6节，神的话语说： Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。 Kalau kita memperhatikan istilah yang muncul, bukan hanya didik dalam arti mengajar, tetapi bahasa Inggris menggunakan istilah train. Ada sebuah pelatihan terus-menerus. 我们这里看到，在这里所提到的这个教养，不是教导，可是在英文这边有提到说，我们也要有这个训练的意思。 Ini menunjukkan bahwa generasi sebelumnya yang lebih senior harus memperhatikan bagaimana meregenerasikan pelayanan kepada generasi yang lebih muda. 也就是说呢，前的一代呢，自身的一代呢，必须来注意到如何把这个工作呢，就是继续承受给下一代。 Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Musa mempersiapkan Yosua. 我们在圣经看到摩西如何装备约书亚。 Kita melihat juga bagaimana Yesus mempersiapkan para rasul untuk melanjutkan pelayanannya. 我们也看到耶稣如何装备了这个使徒们来继续的服侍。 Dan kita juga melihat yang menjadi tema hari ini, bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius untuk melanjutkan pelayanan. 然后今天的主题就是我们看到保罗他要如何来装备提摩太，来承受来继续的这个工作。
Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 我们一起 Silakan. 我们一起读一段的经文，我们看提摩太后书第4章第1节到第8节。提摩太后书第4章第1节到第8节，我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你，无要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且厌而不听真道，偏向荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。我现在被焦点，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我，不单赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang baru saja kita baca adalah bagian terakhir dari surat 2 Timotius. 弟兄姐妹，我们刚才所读的这一段经文，就是提摩太后书的最后的一章。 Para penafsir banyak yang mencoba memberikan pemahaman bahwa ini merupakan bagian terakhir dan juga di waktu hidup Paulus yang terakhir sebelum dia mati martir. 很多的解经家就认为，这一章经节也就是提摩太后书的最后的一个书信，也是使徒保罗当他没有寻道之前的最后的一个书信。 Pada saat itu ada ancaman besar yang sedang melanda kekristenan di provinsi Asia, yang pada waktu itu Efesus adalah ibu kotanya. 那个时候呢，在当时呢，在这个小亚细亚的这个省份呢，发生了一个非常大的问题。当时的这个首都是在以弗所。 Kalau kita perhatikan ada dua ancaman yang melanda kekristenan pada masa itu. 我们看在这里有两件，就是两件大的危机在遭受在他们当中。 Yang pertama adalah ancaman dari luar, yaitu penganiayaan terhadap murid-murid Yesus yang hidup saleh pada waktu itu. 第一个的威胁就是从外头外在所引起的，就是他们受到的这个外面的人给他们的逼迫。 Dan yang kedua adalah ancaman dari dalam gereja mula-mula, yaitu ancaman adanya bahaya penyesatan. 第二个他们所面临的这个威胁，就是从教会里头他们所遭遇到的一些的在这个异教的方面的问题。 Di dalam situasi seperti itulah kita mencoba menghayati bagaimana Paulus dari Roma menuliskan surat 2 Timotius kepada Timotius yang ada di Efesus. 我们这里要看，保罗他在这个罗马，他就写了这个提摩太后书给在这个以弗所的这个提摩太。 Paulus sedang ada di dalam penjara di Roma karena pemberitaan Injil. 那个时候我们知道，这个保罗因为传福音的缘故，他已经被下在这个监狱里面。 Tetapi apa yang menjadi nasihat Paulus di akhir hidupnya kepada Timotius yang waktu itu ada di dalam jemaat Efesus?
我们看，在这里保罗在他生命，到这个生命的终点的时候，他如何劝勉这个在以弗所教会的提摩太呢？ Menarik sekali kita melihat bagaimana Paulus menyampaikan teruslah untuk memberitakan Injil di ayat kedua dan ayat yang kelima. 在保罗生命的尽头的时候呢，我们看到在第2节和第5节呢，他告诉提摩太，务要传道，要继续不断的传道。 Perhatikan situasi dari luar penganiayaan, dari dalam penyesatan, tetapi nasihat Paulus teruslah memberitakan Injil. 我们知道，他们所面对的是2个的状况，一个是外面所给的威胁，就是一些的逼迫；第二就是他们从教会里面也遇见了一些异端的一些的问题。 Ayat 2 dan ayat 5, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. 第2节、第5节，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人、警戒人、劝勉人。 你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。 Di sini kita melihat bagaimana firman harus terus diberitakan pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dan dengan segala usaha. 我们这里看到，这个传道必须继续的下去，无论得时不得时，在每一个机会，在每一个的真理里面，就是在每一个经历的里面，都是要做这个传福音的工作。 Dan bukan hanya di pasal yang keempat ini, Paulus menyatakan harus memberitakan Injil, tetapi juga di pasal yang kedua, ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. 我们这里看到，这个保罗不是单单在提摩太后书第4章劝勉提摩太，我们看到在提摩太后书的第2章第2节，这里神的话语说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。” Di akhir kehidupan pelayanannya, di akhir masa hidupnya, yang ada di pikiran Paulus adalah bagaimana tongkat estafet pemberitaan Injil harus diteruskan kepada generasi berikutnya. 这个保罗在他面临这个生命尽头的时候，当他在面临他这个服侍的生涯走到最后的时候呢，他还是在想说，他如何把这个传福音，把这个棒接给继续的传给提摩太。 Mengapa berita Injil harus diteruskan? Ada 3 alasan yang Paulus sampaikan di dalam ayat-ayat ini. 我们从这个经节当中，我们看到了保罗他提了3个理由。 Yang pertama adalah ayat pertama, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini alasan yang pertama. 第一个理由就是在第4章的这个第1节，就是主耶稣的第2次再来。 Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. 这里说我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。 Yesus akan datang kedua kalinya sebagai hakim dan raja. 主耶稣第2次再来的时候，他是一个审判这个审判官，是一位君王。 Dan semua orang akan memberi pertanggungan jawab di hadapan Kristus.
每一个人在基督的面前要交账，要负责。 Dan inilah pentingnya berita Injil disampaikan supaya mereka boleh menikmati hidup yang kekal di dalam Kristus. 这个福音必须被传开，就是因为让他们听到这个信息，这个好消息，他们能够在基督里面得到永生。 Karena itulah tongkat estafet harus diteruskan karena Kristus akan datang dan meminta pertanggungan jawab dari setiap orang. 所以呢，这个棒子必须的再接下去承受给其他的人，因为主耶稣再来的时候，他要我们对我们所做的这一切负责。 Alasan yang kedua yang Rasul Paulus sampaikan ada di ayat 3 sampai ayat yang keempat. 使徒保罗所提的第二个理由就是第3、第4节。 Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲。 增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。 Ini dunia yang makin tidak mau dengar kebenaran, tetapi justru di tengah-tengah dunia seperti itu, kebenaran terus harus disampaikan. 这个时代是不愿意听到真理的时代，可是就是因为这样的缘故呢，这个福音必须更加积极的被传开、被传扬。 Tongkat estafet harus dilanjutkan karena manusia butuh Injil walaupun mereka merasa tidak memerlukannya saat ini. 这个棒子呢，需要继续的被传下去，因为虽然世界上的人他们觉得他们不孝，可是他们应该就需要听到神的这个福音。 Alasan yang ketiga, alasan yang terakhir, yaitu di ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 第3个原因，最后一个原因就是记载在第6节到第8节。 Ayat 6 sampai 8 menyatakan kondisi Paulus yang akan menghadapi kematian dan itu yang Paulus sampaikan di ayat-ayat ini. 第6节到第8节这里提到了保罗他预备好面对他的这个死亡。 Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku, atau dalam terjemahan lain, saat keberangkatanku sudah dekat. 这里第6节说，我现在被交点，我离世的时候到了。这个离世，另外的一个翻译本就是说，就是我启程的这个时候到了。 Dan di akhir hidupnya Paulus mengevaluasi pelayanannya. Dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. 当这个保罗在他的这个生命最终点的时候，到他生命尽头的时候，他讲了3个这个事情，就是他已经打了这个美好的仗，他已经打过了。第二就是他跑的路。 应该跑的路，当跑的路，他已经跑尽了，就是他已经信了他持守了他的信仰，就是他守住了他所信的这个信仰。 Paulus sadar dia tidak bisa hidup selamanya. 因为保罗他深知道他不是能够永远的活着， Dia akan menghadapi kematian. 他是必定面临死亡的。 Namun Injil harus terus disampaikan. 可是这个福音要必须的传开。 Karena itu tongkat estafet harus diteruskan. 所以这个棒子呢，必须要接下去。 Dan inilah yang kita perhatikan begitu nyata dalam kehidupan Paulus. 我们看到，在这个保罗的生命当中，是非常的实际的去做了这些事情。 Tetapi bukan berarti Paulus melakukannya tanpa persiapan. 可是
并不是说保罗所做这一切的时候，并没有一些的事先准备。Paulus bisa mengatakan demikian kepada Timotius karena Paulus telah bersama Timotius kurang lebih 16 tahun ketika Paulus menulis surat 2 Timotius. 保罗他能够这样子的给这个提摩太写这个劝勉的书信，因为在保罗写这封书信的时候，他已经与提摩太认识，已经提摩太同在了，就是认识他了，一起侍奉了16年之久。Mari perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 10, ayat 11, bagaimana Paulus juga mempersiapkan Timotius. 我们看在提摩太后书的第3章第10、第11节，这里记载这个使徒保罗他如何装备提摩太。Coba perhatikan ada 7ku di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 这里我们看到呢，使徒保罗他提了有几个我，就是我的教训、我的品性、我的指向、我的信心、我的宽容、我的爱心、我的忍耐。Dan ayat yang ke-11 bahkan Paulus telah mengajak Timotius ikut melayani bersama. Perhatikan ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. 我们看到第11节，这里记载保罗他已经就是邀了这个提摩太，一起跟他服侍。这里说，以及我在安提亚、伊哥念、路斯德所遭遇的逼迫苦难，我所忍受是何等的逼迫，但从这一切苦难中，主都把我救出来了。Saudara perhatikan kehidupan iman. Tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi perlu ditransfer, baik itu pemahaman, teladan, pengalaman iman. Jadi ada interaksi yang utuh. 弟兄姐妹，我们知道，我们这个信仰的生活呢，不是单单被谈论，可是我们必须把我们这个信仰生活，把它传承，把它传授。就是在这个传授的时候呢，在里头要有理解，要有一个榜样，要有一个新兴的经历，以及有一个很完整的这个互动。Inilah pentingnya pemuridan. 这也就是这个门徒训练的重要性。Paulus memuridkan Timotius. 保罗使提摩太成为门徒。Paulus menghabiskan waktu bersama-sama menolong Timotius untuk bertumbuh dewasa dalam iman. 保罗他帮助了这个提摩太能够在这个灵命中能够成长。Saudara mau tongkat estafet pemberitaan Injil diteruskan? 弟兄姐妹，我们不是愿意把这个福音的棒子把它传承下去呢？ Pastikan ada pemuridan dari generasi yang sebelumnya yang lebih senior kepada yang lebih muda. 我们要肯定从这个上一代要给这个下一代有一个门徒训练的这个课程。 Ada sebuah buku yang diterjemahkan dari bahasa Inggris berjudul Generasi Penuh Hasrat, ditulis oleh seorang pendeta milenial bernama Grant Skeldon. 有一位Grant Skeldon 牧师，他就写了一本给青年人的一本书。这个书的题目就是《激情的一代》，就是他是讲到有关于这个千禧一代的这个问题。 Hal yang menarik berkaitan dengan buku ini, karena di buku ini banyak membahas bagaimana melayani kaum milenial. 这本书里面就是写了要如何来帮助、来服侍这个千禧的这一代。 Tapi saya pikir pengertian yang menarik dari buku ini adalah sebuah kalimat berikut.
可是我觉得这本书当中有一个词句是非常很有意思的。 Bahwa gereja sebenarnya bukan memiliki masalah milenial, tetapi masalah utama gereja adalah masalah pemuridan. 他说呢，这个教会所面对的问题，并不是一个千禧一代的问题，而是在这个门徒训练这个门训的问题上。 Yang penting untuk menjadi pertanyaan, apakah ada generasi sebelumnya yang benar-benar menyiapkan generasi sesudahnya untuk meneruskan tongkat estafet pemberitaan Injil. 也就是说，是不是有上一代呢？他就是把已经做了一个好的准备，把这个棒子交给这个下一代。 Seringkali generasi yang lebih tua berkata, anak sekarang bohwatlah, tidak bisa harap apa-apa. 我们常常听到这个年长的一代常常说，好像我们这个下一代好像没有希望了。 Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk generasi yang lebih muda? Sudahkah kita memuridkan mereka, mendidik mereka, membangun mereka dalam iman kepada Tuhan? 可是问题是我们这个年长的这一代呢，是不是已经给他们训练成为门徒，或者已经教训他们，让他们能够活出有一个就是很坚固的这个信心，很坚固的这个信仰？ Apakah kita juga sudah berjalan bersama mereka di dalam menjalani pergumulan-pergumulan kehidupan? 或者在他们的生活的挣扎中，我们是不是有跟他们一起同行呢？ Paulus seorang yang memikirkan masa depan gereja. 保罗是一位就是对这个教会的未来非常有一个思考的一个人。 Karena itu Paulus menginvestasikan waktunya, hidupnya juga bagi Timotius yang akan melanjutkan pelayanannya. 所以保罗他把他的时间，他所知道的他的这个知识，完全就是投资在这个提摩太他的门徒身上。 Namun yang menyedihkan, banyak orang saat ini tidak memikirkan masa depan gereja. 但是很可悲的是，现今的时代有许多人并没有想到这个教会的未来、教会的前途。 Mungkin cuma senang, oh di masa saya jadi pengurus, mungkin majelis, di masa saya melayani, gereja bagus di masa saya. 只是常常会说，在我那个时代呢，我那个时候呢，就是他一直就讲到他当时成为干事、成为执事的时候，那个时代那个教会的情形是如何的发展，如何的兴旺。 Kita diingatkan bahwa kita tidak hidup selamanya. 我们被提醒，我们不是永远活着的。 Apakah kita memikirkan gereja di masa depan? 我们是不是有想到我们教会的前途，我们教会的这个未来是怎么样的？ Apakah kita sungguh-sungguh memuridkan generasi ini untuk melihat mereka akhirnya memimpin gereja Tuhan di masa yang akan datang? 我们是不是有真正在这个门训的方面有下了功夫，让他们能够成为继续接受，就是承受我们这个教会往后的这个事工？ Sungguhkah kita memberi diri berjalan bersama mereka, menemani mereka di dalam perjalanan iman mereka? 在他们的信心的旅程中，我们是不是有与他们同在？ Apakah generasi sebelumnya juga kita telah menjadi teladan bagi mereka yang lebih muda? 或者我们这个年长的一代呢，我们是不是已经成为了下一代的一个好榜样？ Warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua. 留下给这个年轻一代的最好的这个资产，就是这个就是这个年长的一代的一个好榜样，是最好的。 Jadilah teladan.
我们要成为好榜样。 Tentu buat yang muda, lihatlah teladan-teladan yang baik. 我们年轻的一代，我们要看到一些好的榜样。 Seringkali tanpa sadar kita saling menilai, oh generasi saya lebih baik daripada generasi lainnya. 我们常常呢，在我们的不知不觉中呢，我们会说，哦，我那个时代是最好的一个时代。 Kita tidak sedang bersaing di dalam gereja Tuhan, kita sedang membangun gereja Tuhan bersama-sama. 我们并不是在这个教会里面跟其他的一代我们在竞争，我们在比赛，可是我们是要一起来建立我们的教会。 Di dalam gereja ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Gereja intergenerasi ada di dalam tubuh Kristus. 我们知道，在教会里头是有年长的一代，有年轻的一代。我们这两代都是在基督里面，我们是一个肢体。 Saya pikir masa-masa pandemi ini membuat gereja lebih banyak bekerja sama antar generasi. 我想在这个疫情的时期呢，我们这个每一个时代的教会里面的人，我们都有更多机会一起同工。 Yang muda-muda, jago teknologi, dia yang pasang gimana Zoom, bagaimana buka YouTube, dan akhirnya generasi yang lebih tua bisa bersyukur ada yang lebih muda. 我们知道，在这个时代呢，年轻的一代他们比较了解，他们在这个科技的方面，他们比较聪明，所以呢，在这个疫情时期的时候，他们知道，要怎么样帮助年长的。 要装这个 Zoom 或者用这个电脑，用一些科技的设计来帮助他们一起的合作，一起的同工。Kita bersyukur bersama-sama, kita saling membutuhkan. 我们要一起的感恩，因为我们都互相的需要的。Dan kita bersyukur ke depan gereja harus menyiapkan diri untuk membangun generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet pemberitaan Injil. 所以呢，我们教会呢必须要注意到，下一代，我们把这个棒子能够有下一代来接到这个接力的棒。Mari sama-sama hari ini kita belajar dari teladan Paulus dan Timotius. 让我们今天早上一起来从这个保罗以及提摩太的身上来学习。 Sekali lagi di akhir hidupnya Paulus menegaskan betapa pentingnya Injil harus diberitakan dan dia percayakan tongkat estafet itu kepada Timotius. 我们看到保罗在他生命的尽头，他深深的体会到这个福音必须的传开，所以呢，他就把这个棒子就是交给了提摩太。16 tahun waktu yang cukup lama. Paulus bersama-sama melayani dengan Timotius dan sekarang Paulus akan mati, giliran Timotius melanjutkan. 我们看到保罗与这个提摩太同在的时间是16年之久，一个非常长的一个时间。现在保罗他将离开世界，他要把这个接力的棒子继续给这个提摩太。 Ada prinsip regenerasi yang saya yakin ini pasti dialami antara Paulus dan Timotius. 我想呢，保罗与提摩太之间一定有一个下一代就是一代再生的一个原则。 Prinsipnya saya melakukan, yang lebih senior melakukan, yang lebih muda kamu melihat. Lalu saya melakukan, kamu bantu. Lalu kamu sekarang yang melakukan, saya bantu. Dan akhirnya kamu melakukan dan saya lihat. 我们这里看到年长的说：“我做你看，我做你帮助。”那后来就是你做我帮助，然后你做我就看你做。 Inilah prinsip kita mengalami, kita dilibatkan dan akhirnya kita diutus. 这就是一个很重要的原则，我们就是经历了，然后我们参与，
到最后呢，我们被差遣。 Betapa indahnya gereja yang peduli dengan Injil harus diberitakan. Tongkat estafet harus diteruskan. 一个传福音的教会，一个能够把这个接力棒继续承受，就是承传给下一代的一个教会，是一个美好的教会。 Dan karena itulah kita sama-sama harus memperjuangkannya. Baik generasi yang lebih tua, generasi yang lebih muda. Terimalah tongkat estafet ini untuk meneruskan pemberitaan Injil. 因此呢，我们无论是年长的，我们年轻的，我们要继续把这个棒子，把它能够接下去，让能够有所交出，能够有人所接受的这个棒子。 Saya menutup dengan sebuah kutipan dari Pendeta John Piper yang akan saya terjemahkan berikut ini. Adalah tugas Alkitabiah. Jadi kalau pelajari sepanjang Alkitab, adalah tugas Alkitabiah untuk memastikan setiap generasi boleh meneruskan kepada generasi berikutnya, memastikan bahwa generasi berikutnya mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. 这个 John Piper 他这样说，他说，是很符合这个圣经的教导的。如果每一代呢，就是把这个信仰接下去给下一代，然后他们就继续做这个神的工作。 Kiranya generasi yang lebih tua boleh benar-benar seperti Paulus yang punya hidup yang jadi teladan, dan generasi muda boleh siap menerima tanggung jawab di dalam anugerah Tuhan. 所以呢，我们要看到这个年长的，他就是尽他的这个职分，就怎么样来培养这个年轻的，然后年轻的就是接受了这个棒子之后呢，他能够在这个主的这个里头呢，有责任的去行出来。 Kiranya Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. 但愿神帮助我们，让我们不是单单成为听道者，我们也能够成为行道的人。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami pagi ini. 天父，我们感谢你，你的话语再次的坚固我们。 Bahwa Injil harus diteruskan dari generasi ke generasi. 我们知道这个福音呢，必须从一个一代传承到下一代。 Terima kasih untuk teladan Paulus dan anak rohaninya Timotius. 我们感谢这个使徒保罗以他这个福音的孩子提摩太的这个生命的见证。 Kiranya ini memberikan evaluasi bagi kami, bagi gereja Tuhan untuk melakukan regenerasi. 但愿这个能够成为我们教会的一个回顾、一个评估，来如何来做这个一代下一代一个再生的这个课程。 Kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu. 我们再次感谢今天早上我们听到了神的话语。 Dan kiranya kami boleh menghidupinya di dalam keseharian kami. 但愿神的话语能够行在我们的日常生活中。 Terima kasih untuk setiap kami, hamba yang menyampaikan firman, yang menerjemahkan, dan semua kami yang mendengar. 我们感谢神，我们传讲的仆人、传译的，以及我们每一个人聆听的。 Bagimulah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. 因为一切的荣耀都归给你，直到永永远远。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. 我们的是感恩祷告，奉靠我们永生的这个真理，主耶稣的名。 Amin. Amin。